boleh mati, boleh biru, sejuk, kemudian boleh mati, jadi hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana dah subscribe. Terima kasih kerana menonton video ni. Saya nak cerita tentang kenapa kaki perlu dipotong. Apa faktor-faktor ataupun penyebab-penyebab kaki perlu dipotong. Apa saya pilih tajuk ni untuk saya share, saya akan cerita di hujung video ni. Antara penyebab kaki dipotong, saya nak bahagikan kepada 3 lah. Pertama, kita panggil trauma ataupun kemalangan, kecederaan, kaki dihempap, termasuk mesin ataupun apa-apa kejadian, accident, itu termasuk dalam trauma. Yang kedua, masalah kencing manis. So kebanyakan yang kita tahu, kalau orang kena potong kaki sebab kencing manis. Bila kena potong kaki je kencing manis, kena potong kaki je kencing manis. Yang ketiga, sebenarnya ini ramai orang tak tahu, adalah masalah berkaitan saluran darah. So 3 faktor ni, 3 penyebab ni yang saya nak cerita ni adalah punca ataupun sebab-sebab kita buat amputation. Amputation ni adalah pemotongan kaki. Dia ada macam-macam jenis. Raised amputation, ada below knee amputation, ada above knee amputation, ada disarticulation, ada macam-macam jenis lain lah nama-nama dia untuk amputation. So dia berdasarkan 3 sebab tadi. Kita takkan potong, doktor takkan potong suka-suka, takkan sengaja potong untuk potong kaki orang. Tak ada kerja lah, nak tambah kerja. Kalau yang kes kemalangan ataupun accident, tak payah explain lah. Itu adalah keperluan, sepatutnya kena potong lah. Kalau tak dapat diselamatkan ataupun dah hancur lunyai, kita potong. Yang kedua tadi adalah kencing manis. Kencing manis kalau tak kontrol, kalau tak jaga betul-betul, makan tak jaga, kemudian ubat tak makan, try makan makjun, try makan ubat-ubat tradisional, try makan air sayur, air pahit, air apa semua, kencing manis tak kontrol, itu boleh menjadi penyebab bila ada luka dekat kaki ataupun tangan, luka tu tak boleh sembuh, tak boleh nak sembuh, kemudian ada kuman. So bila kuman tu dia makan, lama-lama tisu-tisu tu akan matilah. Yang ketiganya adalah saluran darah. Saluran darah kita ada arteri, ada vein. Arteri adalah saluran darah daripada jantung, kita pump pergi ke seluruh tubuh. Dia akan pergi ke kepala, ke otak, ke tangan, ke kaki, ke badan semua untuk supply. Arteri ni dia bawa supply macam bekal, Tupperware. Dia macam Tupperware ni ada isi makanan, bekal-bekal dia lah, ada oksigen, ada nutrition, zat-zat semua. Dia akan lalu seluruh tubuh. Daripada jantung dia pump, dia keluar, dia pergi kat sini, dia bagi bekalan. Dia pergi dekat tangan, dia bagi bekalan. Dia pergi dekat kaki, dia bagi bekalan oksigen, bekalan nutrition. Kemudian dia buat circulation, dia akan patah balik ke jantung. So daripada tempat-tempat ujung-ujung tu, dia patah balik, nama dia vein. Vein ni pressure dia lebih rendah sikit daripada arteri, sebab perjalanan dia dah jauh dah, dia balik dah bawa bekal kosong lah. Macam budak-budak sekolah darjah 1 pergi bawa bekal, balik dah kosong. Macam tu lah. Tisu-tisu, otot-otot, saya cerita pasal kaki contoh pasal kaki, dia perlukan zat-zat, nutrien, oksigen semua ni, semacam manusia memerlukan oksigen, udara. Kalau tak ada, boleh mati. So kalau tak ada oksigen, kita akan gasping for air, kita akan tercungap-cungap, kita akan nazak, kita akan boleh mati. Macam tu juga dengan muscle, tisu-tisu, otot-otot di hujung-hujung, kalau lebih spesifiknya pada kaki ni, dia tak dapat nutrien disebabkan oleh saluran darah tersumbat. So masalah saluran darah yang ketiga tadi, penyebab tadi kemalangan, kencing manis, saluran darah. Kalau saluran darah ni, kalau arteri dia tersumbat ataupun saluran dia jadi sempit, sempit ni boleh jadi sebabkan ada kolesterol, merokok, ada penebalan dinding ataupun inflammation, peradangan kat saluran darah tu. Tak semestinya berkaitan dengan kencing manis pun. So orang yang kontrol kencing manis pun boleh dapat masalah saluran darah, tersumbatnya saluran darah, tersumbatnya supply ke kaki, dan lama-lama kaki tu boleh, bila dia tak dapat udara, tak dapat oksigen, tak dapat supply, dia akan tak dapat supply darah sebab tersumbat, jam, jalan kecil, tiba-tiba lori sangkut. So kereta-kereta belakang tak boleh nak pergi ke depan,
kampung kat depan tu tak dapat supply kan, tak dapat supply pertolongan banjir semua, tak dapat, contohlah. Dia tak dapat kat depan tu, lama-lama boleh mati. Macam tu juga saluran darah, tisu-tisu kat hujung-hujung tak dapat supply, saluran darah stop kat sini, boleh mati, boleh biru, sejuk, kemudian boleh mati, jadi hitam. Kalau berlakunya perkara ni, kita doktor akan tentukan saluran darah tu blok dekat bahagian mana. Kita akan buat CT scan ataupun beberapa test lain untuk test supply yang mana, bahagian mana yang tersumbat. Kalau kaki tu daripada lutut, ni saya contoh lah, ni bukan lutut, ni kaki, ni tangan, daripada lutut ke bawah, supply macam mana, sampai ke buku lali macam mana. So bila dah dapat tahu saluran darah kat bahagian mana yang tersumbat, barulah kita boleh buat keputusan apa yang kita nak buat dengan kaki yang tak ada supply tu. Adakah kita boleh bagi ubat cair darah untuk bantu saluran darah tu flow elok, ataupun tak dapat diselamatkan. Saya cerita ni sebab sekarang saya nak pergi tengok mak saya. Mak saya masuk hospital sebabkan kaki dia dah biru. Semalam saya on call. Malam tadi mak saya message tanya, kenapa dengan kaki mak ni? Kaki mak ni sakit, sejuk. Tiba-tiba je saya video call mak saya bagi tahu, cuba mak cek dekat DPA dengan PTA. Saya ajar kat mana bahagian nak rasa jari. Nadi boleh rasa lagi tak? Mak saya kata ada, boleh rasa lagi. DPA, PTA semua boleh rasa. Maksudnya nadi saluran darah boleh sampai lagi ke kaki mak saya, tapi di hujung-hujung jari tu mungkin tersumbat. Jadi saya terkilan. Mak saya pergi ke hospital, satu hospital ni dia bagi ubat tahan sakit, dia bagi balik. Padahal mak saya datang pukul 3 pagi. Orang datang pukul 3 pagi takkanlah benda yang tak mustahak, tak penting. Orang datang pukul 3 pagi, dia bagi ubat tahan sakit, dia kata ni biasa untuk orang kencing manis. Padahal kaki dah biru, dah sejuk. Aduh, frust betul lah. Saya suruh dia pergi ke hospital lain. Bila doktor cek, memang ada tanda-tanda saluran darah dia tersumbat. So saya nak minta doa daripada penonton-penonton, siapa yang follow channel ni, siapa yang subscribe channel ni, doakanlah untuk mak saya. Saya pun buat video ni dengan niat, kalau ada kebaikan yang saya sampaikan, saya niatkan tolonglah sembuhkan balik kaki mak aku, ya Allah. Berilah kegembiraan, kebaikan dan kesembuhan untuk mak aku. Kalau rasa ilmu yang saya share ni bermanfaat, kongsilah pada orang lain supaya lebih ramai dapat tahu ilmu ni, info ni, dan orang boleh doakan mak saya terutamanya yang sedang admitted ke hospital. Sekarang ni hopefully buat cair darah mampu untuk buka saluran darah, buat saluran darah dia supply elok balik. Janganlah sampai perlu potong. Doakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.